Dulu bibi menggantikan ibu bapa. Sekarang pula, kita boleh lihat gadget menjadi pengganti ibu bapa pula. Seiring dengan peredaran zaman, gadget lebih menjadi pilihan kanak-kanak berbanding permainan atau sesuatu aktiviti yang melibatkan fizikal. Sering kita lihat juga anak-anak seawal usia 2 tahun lebih suka bermain gadget berbanding bermain dengan aktiviti-aktiviti fizikal yang lain. Kebanyakan ibu bapa memberikan alat ini kepada anak dengan alasan tidak mahu anak membuat bising, merengek, menangis, terutama sekali bila berada di tempat awam. Pelbagai perbincangan, perdebatan, pendapat kita dengar mengenai gadget dan anak ini. Adakah gadget ini satu keperluan sekarang ataupun trend sekarang? Untuk episod kali ini, Osha bawakan anda gadget dan anak. Dan sudah semestinya, kita ada host bersama saya, kita ada Dr. Emilia Medihi, pensyarah kanan di program Kaunseling Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Bersama kita sekali lagi pada hari ini. Hello, Doktor. Hello Osha, apa khabar? Sangat luar biasa baik. Oh, Alhamdulillah. Seperti nyatakan awal tadi, hari ini kita berbincang tentang gadget dan anak. Kita nak tahu pandangan Dr. Emalia sendiri terhadap isu ini, apa yang baiknya, apa yang buruknya. Selamat pagi penonton dan saya rasa gadget dan anak ini satu topik yang sangat menarik. Rasanya setiap hari kita berhadapan dengan cabaran dengan permintaan anak-anak untuk mendapatkan gadget untuk bermain kan. Setiap rumah, household kita, anak mempunyai satu gadget, sekurang-kurangnya yang smartphone tu kan. Pada pandangan saya berkenaan dengan gadgets dan anak ini ada baik ada buruknya. Baiknya adalah kerana kita kena sentiasa up to date. Diri kita sendiri pun kena up to date. Mak, ibu bapa pun kena up to date dengan teknologi sekarang ini. Okey, baik tentang anak, mereka lebih cepat belajar. Okey, mereka lebih tahu di mana nak buat itu, nak buat ini kan. Jadi tidak mustahil ya. Kalau anak telah pergi ke satu tempat maya yang boleh mengganggu kesejahteraan mental dan emosinya, itu mungkin keburukan. Jadi sebagai seorang ibu bapa di rumah especially lah, terutamanya kita perlu berjaga-jaga. Maksudnya kita bersama-sama dengan anak apabila menggunakan gadgets ini. Gadgets ini adalah satu alat elektronik yang menggunakan bateri yang boleh menyebabkan yang kita tidak sangka mungkin boleh menyakitkan. Contoh mata. Kita terlalu asyik ataupun terlalu lama bersama dengan gadget ini dan mata adalah salah satu organ kita yang penting jadi mungkin boleh merosakkan mata. Dan juga pertumbuhan fizikal si anak. Kalau anak diberi baby ataupun toddler, mereka terlalu muda. Kita bagi gadgets kepada mereka, kemungkinan besar psychomotor skills mereka juga terganggu. So banyak pro and con yang boleh kita bincangkan lah. Bagaimana pula dalam mencapai keseimbangan terhadap penggunaan gadget? Saya selalulah bila bercakap tentang keluarga, aktiviti keluarga, gadget ini mungkin boleh jadikan salah satu aktiviti dalam keluarga sebab kita nak mengeraikan silaturahim. Jadi dalam keluarga mesti ada meeting. Patutnya begitulah. Kita berbincang, okay, what should we do today? What should we do this weekend contohnya. And then apakah peraturan-peraturan yang perlu dibuat dalam keluarga. Tapi bergantung jugalah Osha kepada ibu bapa. Menjadi role model kepada si anak. Kita boleh lihatlah bila kita berada dalam MCO hari tu, kita nampak ibu bapa bersama dengan anak, ada yang kita dengar complaints, aduan yang ibu dan bapa tak berkomunikasi, anak tak berkomunikasi kerana mereka asyik dengan gadget. Jadi ini mungkin boleh mengganggu perhubungan kekeluargaan itu. Rasanya di dalam keluarga kita perlu buat peraturan itu. Kita kena cakap, okey pada hari ini kita akan bersihkan halaman rumah bersama-sama. Ini lepas tu kita mungkin boleh main apa-apa sajalah secara digitalnya, contohlah. Yang pentingnya untuk mencapai keseimbangan ini juga saya rasakan kedua-dua ibu bapa juga harus konsisten dalam melaksanakan. Jadi bila kita konsisten hari-hari jadi benda tu akan jadi satu automatik lah, dia macam auto switch. Jadi tak boleh lah tu akan melekat dengan gadget sahaja. Okey, penonton yang sedang menyaksikan kami sekarang ini, kalau ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dr. Emalia, silakan email kepada kami di bahagiaaktivistv.my. Okey, apakah doktor, had waktu maksimum penggunaan gadget dalam satu-satu masa? Mungkin ada cadangan daripada doktor. Setiap perkembangan manusia kita lihat dari segi umur lah. Kalau umur di bawah 7 tahun, kalau boleh lah kita try to limit to less than 30 minit, kurang daripada 30 minit. Jadi selebihnya kita akan buat physical activity. Dan manakala pula bagi anak yang berumur 7 hingga 12 tahun, 13 hingga 15 tahun ataupun 16
tahun sebab mereka berada di sekolah kan, mereka perlu gadgets ini, mereka perlu tablet, mereka perlu smartphone, mungkin handphone, laptop, everything kan. Jadi mungkin mereka perlukan masa yang lebih lama. Walau bagaimanapun, apabila kita berada di hadapan gadget ini, kalau boleh selepas 30 minit ataupun 20 minit, rehat dahulu. Kita rehat 10 minit. Ini sangat penting. Sebab saya tahulah kadang-kadang bila kita terlalu asyik, kita terlupa nak rehat. Jadi kita terlupa badan kita sendiri. Ada kajian mengatakan bahawa dalam setiap 30 minit kita rehat another 10 minit, lepas tu baru kita mulakan lagi. Tetapi satu lagi tip yang saya ada baca, kalau boleh kita lihat warna hijau. Sebab mata kita sekarang ini pun kita berhadapan dengan gadget. Sekarang kita guna online ya. Jadi mata kita akan rasa tegang. Badan kita rasa lemah because posisi badan kita kan. Jadi kalau bolehlah di bilik ke ataupun di halaman rumah ke, kalau buat kerja main ke apa kan, tengok rumput ke, tengok yang hijau. Sebab hijau ni dia akan membantu harmonikan ataupun neutralize pandangan kita. Sebab mata kita ni dia berkaitan dengan otak kita di belakang ni kan. Kita panggil dia occipital lobe. Occipital lobe ni yang mengawal penglihatan kita. Bahagian ini perlu berehat. Jadi hijau is the best. Warna hijau is the best color untuk kita rehatkan mata. Ada orang ya, ada individu mata dia berair. Mata dia berair because mata dia kering. Dia kerana because of the lights kan, dengan reflection of the screen. Waktu malam sebelum tidur ke, ambilkanlah rendamkan towel, tuala kecil dengan air panas lah Lepas tu tuamkanlah ke mata dalam masa 10 hingga 15 minit untuk rehatkan mata. Jangan lupa bila kita buat sesuatu kita kena mindful. Saya suka perkataan ini because kita kena aware keadaan badan kita, keperluan badan kita. Jangan terlalu asyik. Jangan bergantung kepada teknologi. Jangan bergantung pada gadgets. Itu kita kena pesan kepada anak-anak. Macam mana dia nak tahu praktis itu betul? Ibu bapa kena mula dulu. Ibu bapa kena bagi contoh kepada anak-anak ini. Okey, mak pun katakan ibu ataupun bapa enough dalam 30 minit 1 jam enough. Kita simpan handphone ataupun gadgets ke satu tempat tu, kembali kepada real world kata orang Tapi of course satu perhubungan tidak baik kalau si ibu dan bapa tiba-tiba neglect bila anak nak minta sesuatu sampai tak dengar. Tu masalah yang perlu kita atasi lah, Osha. Sebab kadang-kadang tu ibu bapa pernah juga saya terlihat ya, apabila anak ingin meminta sesuatu, mereka leka dengan gadget mereka sendiri. Jadi kehendak anak itu tidak didengar. Mulalah anak akan buat hal, buat perangai supaya untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa. Dan saya suka sekali ya bila bercakap tentang had waktu maksimum tu kan. Apa yang saya sendiri jugalah praktikkan di rumah. Kalau saya katakan had waktunya sejam atau 2 jam. So saya akan 30 minit lagi, and then 15 minit lagi. So dia akan tahu dia akan habiskan permainan apa yang dia main lah. Kalau dia tengok YouTube ke apa ke kan. Itu adalah saya juga ingin berkongsi lah. Mungkin penonton pun boleh gunakan. Jadi anak lebih bersedia. Jangan kita letak cakap 2 jam dah siap dah ambil terus. Itu boleh membuat jadi marah, agresif, susahlah kita nak kawal. Banyak lagi kita akan bercerita selepas ini dalam episod Anda Bahagia, Gadget dan Anak. Boleh emailkan kepada kami di bahagia@tvstv.my. Boleh bercakap dengan Dr. Emalia dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Anda kembali lagi bersama Osha dan Dr. Emalia Madihi. Hari ini kita berbicara tentang gadget dan anak. Ada yang menghubungi kami melalui email di bahagia@tvstv.my. Dan nampak gayanya kita ada Latifah dari Sarikeh, Sarawak yang ingin bercakap dengan Dr. Emalia. Silakan Latifah. Hai Osha dan Dr. Amalia. Kami Latifah dari Sarikeh, Sarawak. Sejak MCO, anak kami jadi berubah. Hanya jadi pendiam dan hanya terperap di bilik main game dan handphone. Sampai kini pun bila balik sekolah, nya akan main telefon dan sik keluar bilik kecuali makan dan mandi. Anak kami umur 11 tahun, lelaki. Apa yang kami perlu pola sebabnya sibuk pergi main di luar dengan kawan-kawan. Bercakap pun kurang. Terima kasih Puan Latifah. Bila saya mendengar situasi anak yang diceritakan oleh Puan Latifah tadi, rasanya Puan Latifah bukan keseorangan. Kerisauan, dilema seorang ibu ni, kenapa anakku berubah ni? Semasa MCO totally berubah. Perubahan tingkah laku itu begitu mendadak, and then dia telah menjadi satu habit. Kita MCO hari itu dalam 3 bulan juga kan. Kita dah membenarkan diri kita jadi tingkah laku itu sebab adalah sebagai habit.
habit. Jadi rasa dah selesa dah dengan keadaan itu, bermain, tak ingat masa, tak ingat dunia kata orang, katakan macam itulah. Sehingga terlupa adanya mak di sini, adanya abang, kakak, ayah kat sini. Kita takut bila kita tidak ada ruang untuk membuat physical activity kata orang, definitely kita punya kan akan impactnya kepada diri kita. Si anak pula adalah berumur 11 tahun, lagi muda. Jadi bila dia berhubung dengan dunia maya, terlalu asyik dengan dunia maya dan mempunyai rakan-rakan maya yang mungkin dia tak tahu betul ke tak betul kawan ini. Kita takut kawan ini bukannya berumur 11 tahun. Kita takut umur rakan maya ini 40 tahun yang boleh mengganggu ataupun merosakkan pemikiran si anak ini. Of course, satu kebimbangan. Jadi apa yang Puan Latifah tadi, Puan Latifah tanya apa yang perlu saya buat? Kalau bolehlah Puan Latifah, anak masih muda, ajaklah dia cakap. Maksudnya dia boleh express diri dia. Mungkin boleh pergi ke tempat yang dia suka ataupun masak-masakan yang dia suka kan. And then lepas tu heart to heart talk lagi. Bagi ruang. Si anak pula kalau bolehlah, kalau mendengar program ini, kalau ada ibu yang ingin bercakap dengan anda, dengan adik, better dengar. Okay, sebab mungkin this is the good moment yang dah lama yang you tak dapat. Jadi ambil inisiatif ini. Jangan biarkan anak itu berada dalam bilik dalam masa yang sangat lama. Mereka perlu berkembang secara sosial juga. Ajak mereka keluar. Kalau tak dapat keluar rumah, kita banyak aktiviti fizikal yang kita boleh main bersama-sama yang kita boleh buat. Contohnya penjenya ataupun permainan tradisional. Katakan lagi lah, sekarang ni banyak software yang kita boleh main bersama-sama secara family member dalam family member kan. So do that. But the first thing, Puan Latifah kalau boleh ajaklah anak itu berbual-bual dengannya. Jangan terlalu serius lah. Make it fun because dia lagi kecil. Kalau dia masa 11 tahun dia masih kecil. Tetapi kalau susah nak bercakap, play with him. Sebab kemungkinan besar waktu besar bermain itulah anak itu akan dapat express dirinya. Sebab komunikasi itu sangat penting apabila kita dapat memberi ruang untuk anak meluahkan apa sahaja dan kita sebagai ibu bapa juga harus mendengar dengan terbuka. Kadang-kadang tu kita ni jenis bila kita ibu bapa saya sendiri pun juga saya tak nak cakap orang kan. Saya sendiri pun juga kadang-kadang pernah macam bila dengar nak cakap tak terus tak betul. Jadi dia tak habis cerita. So I learn from that. Jadi lebih baik kita mendengar, kita faham dan saya percaya juga apabila kita melakukan sedemikian, anak akan percaya dengan kita dan dia akan bercerita dengan kita, maka dengan itu senang untuk kita kontrol dia. Dan apa kata Dr. Emilia tadi, heart to heart conversation. Bila kita bercakap, kita sentuh hati itu, insya-Allah dia akan ingat. Penonton, masih lagi kita buka ruang untuk anda yang ingin bercakap dengan Dr. Emilia, ingin berkongsi ataupun ingin mengetahui sesuatu apa yang terpendam dalam hati anda tu, inginkan mungkin ada bimbingan jalan penyelesaian, boleh emailkan kepada kami di bahagiatv.my. Kita ada seorang lagi pemanggil kita iaitu Lisa dari Kuala Lumpur. Silakan bercakap dengan Dr. Emilia, Lisa. Hai Dr. Danosha, saya Lisa dari KL. Saya nak berkongsi cara saya mengawal anak saya bermain gadget. Selalunya bila time sekolah handphone saya simpan. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad baru saya bagi dia bermain telefon atau game pun paling maksimum 3 jam sampai 4 jam saja. Jadi bila start sekolah ni memang dah pesan awal-awal no handphone during school time. Jadi sebelum ni memang susah senang mengawal dia. Tapi selepas berlaku insiden buli dalam game dengan geng-geng anak saya, dia jadi terkesan. Jadi akibat dari itulah saya guna peluang ambil handphone dan gadget lain terus saya kontrol. Syukurlah sampai hari ni sejak bulan kedua MCO hari tu saya dapat mengawal penggunaan gadget anak saya. Saya ingin menyentuhlah bila Puan Lisa berkongsi cara teknik yang dia macam mana dia mengawal penggunaan gadget untuk anak dia. Satu kerisauan yang mungkin kita boleh bincangkan ya Osha berkenaan dengan cyberbully kan. Cyberbully ini memang something yang baru tetapi bully itu physically memang dah ada. Kalau kita faham kesan bully itu kepada anak, emosi, mental, fizikal sampai ada terbunuh kerana bully di sekolah, di tempat-tempat awam kan. Even not only dekat school, orang dewasa pun membuli si anak-anak ini. Memang sesuatu yang kita rasa, kenapa perkara ini berlaku? Dan sekarang ni cabaran kita lain adalah cyberbully. Bully secara maya,
bagilah macam mana ibu bapa untuk melindungi si anak apabila berada dalam dunia maya kan. Jadi saya rasa memang anak-anak perlu didedahkan. Kita perlu bincang dengan anak-anak apa itu cyberbully dalam keluarga, sebab ini adalah salah satu masalah yang tidak nampak. Jadi kita tak tahu kat mana puncanya. Kadang-kadang bila sesuatu berlaku ke atas anak kita, kita tak tahu mana nak cari puncanya, maka investigation, penyiasatan itu agak sukar kan. Negara kita juga mempunyai akta berkenaan dengan ini. Ada juga hukuman kepada orang yang membuat cyberbully ni kan. Jadi anak-anak perlu didedahkan tentang cyberbully. Apakah cyberbully? Apakah kesan-kesan cyberbully? Apa yang perlu dibuat sekiranya ada tengok kesan-kesan ataupun tanda-tanda cyberbully ini? Perlu dibincangkan dalam keluarga. Dan suka saya dengar tadi perkongsian daripada Puan Lisa ya, di mana cara dia mengawal anak dia. Dia bagi handphone hari Jumaat, Sabtu sampai Ahad. Lepas tu maksimum masa dia 3 jam ke 4 jam je. Hari sekolah tak ada handphone. Saya rasa saya boleh juga gunakan dan penonton juga boleh gunakan cara tersebut untuk mengawal penggunaan gadget ataupun screen time lah, senang cerita, terhadap anak-anak kita. Kita akan berehat seketika dan sekejap lagi kita akan ketahui umur berapa sesuai untuk kita perkenalkan gadget kepada anak. Jangan ke mana-mana, kembali bersama Osha dan Dr. Emalia sekejap lagi dalam Anda Bahagia. Anda kembali lagi bersama Osha Basri dalam Anda Bahagia. Hari ini membincangkan tentang gadget dan anak. Dr. Emalia Madihi masih lagi bersama kita. Thank you so much. Dan juga kepada penonton juga ya yang masih lagi sedia menyaksikan kami. Kita nak tanya doktor ni, berapa umur yang sesuai untuk kita kenalkan anak kita dengan gadget? Kita semua tahu siapa Bill Gates ya. And then beliau begitu smart memperkenalkan teknologi kepada seluruh dunia. Pada pandangan beliau, umur yang paling selamat untuk kita perkenalkan kepada kanak-kanak adalah 14 tahun ke atas. So sekarang ni isu kita di Malaysia contohlah ya, kita dah bagi gadget. Jadi macam mana tu? Tapi kita tahu kesan teknologi kepada anak memang tak bagus. Sebab bila anak-anak yang daripada baby, infant, perkembangan bayi perkembangan yang pertama adalah perkembangan kognitif, perkembangan otak dia. Jadi otak dia perlu berkembang secara natural. Jadi kita as a parents, family, kita akan berusaha untuk membantu si anak berkembang dengan baik. Perkembangan kognitif, perkembangan language acquisition dia, perkembangan fizikal dia, yang itu memang betul lah daripada bayi sehinggalah anak itu berumur hingga 12 tahun. Jadi lepas itu dia akan mencapai tahap akhir balik. Fikir sebaliklah sebagai ibu bapa, kita ada kebijaksanaan kita. Memang kita perlu teknologi. Anak-anak juga perlu didedahkan dengan teknologi. Dalam keluarga, ketua keluarga ataupun ibu ataupun ayah, plan something untuk anak-anak ini. Kita tak nak anak-anak ini akan terlepas zaman kanak-kanak yang riang-ria kata orang. Kita nak menyediakan zaman kanak-kanak yang sehat, yang menggembirakan supaya dia boleh bawa memori yang menggembirakan itu daripada zaman kanak-kanak sampai ke zaman remaja, sampai ke zaman dewasa dia nanti. Itu yang kita nak. Jadi perkara-perkara ini kita perlu pandai seimbangkan. Mana yang baik kita buat, mana yang tak baik itu yang kita rasa okey, saya perlu buat extra work untuk bersama dengan anak-anak. Jadi ibu bapa lah sekarang ni memainkan peranan yang penting sangat. Jadi itu pesanan Bill Gates lah. I mean dia punya message kepada kita seluruh dunia. Kalau dia sendiri seorang yang expert dalam teknologi, jadi ada something yang kita perlu fikirkan bersama lah Osha ya. Saya rasakan juga untuk kita mengalih perhatian anak daripada fokus kepada gadget, kita harus menyediakan seperti kata doktor tadilah, buat aktiviti-aktiviti lain supaya dia tidak memikirkan nak main handphone, nak main game. Jadi biarlah dia buat sesuatu daripada kita cakap okey jangan main handphone lagi, tak boleh. And then anak tu akan macam terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa. Ibu bapa kena jadi kreatif. Ya betul, saya sangat-sangat setuju jugalah sebab anak dia tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita sebagai ibu bapa mungkin boleh memikirkan aktiviti-aktiviti untuk anak lakukan. Contohnya sekarang ni kalau saya rasa dalam umur 11 tahun, 12 tahun tu dia orang suka lukis kartun, suka lukis anime. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk kita alihkan perhatian mereka supaya tidak bermain ataupun terlalu fokus dia punya kemahuan nak bermain dengan gadget. Okey, bagaimana pula doktor pengaruh ibu bapa yang tidak berenggang dengan handphone, bekerja dengan handphone, apa semua dengan handphone, di meja makan pun handphone, handphone. Jadi apakah langkah positif yang perlu kita ubah sebagai ibu bapa? Ibu bapa pula jadi addicted to the gadgets Jadi tingkah laku ketagihan itu dilihat oleh si anak, and then si anak juga mengikut
ketagihan tersebut. Berbalik kepada ibu bapa, peraturan dalam keluarga sangat penting. You have the power. Kita ada option, pilihan dalam keluarga juga. Tapi sekiranya anak dah besar, bawalah mereka sekali berbincang. Apakah peraturan-peraturan yang perlu diikuti oleh semua orang? Tadi Osha mention, bila di meja makan pun dengan handphone, sudu dekat sini, handphone dekat sini kan. Rasanya macam, ya Allah, macam mana kita nak menikmati rezeki yang Tuhan bagi. Okay, kita dah kehilangan nikmat itu dah. Kita ada pilihan, kita ada kawalan. Jangan sampai kita jadi hamba kepada handphone ini contohnya. Hamba kepada teknologi ini. Bagi ruang untuk diri sendiri rehat. Jangan lupa kita perlu rehat juga. Bila kita 24 jam bersama dengan handphone, kita terdedah dengan radiasi. Jadi tidak bagus. Saya ambil simple sajalah Usha ya. Bila di meja makan, kalau boleh jangan bawa handphone, jangan bawa gadgets di meja makan. Bersama-sama dengan keluarga. Mungkin tu makan itulah masa kualiti bersama dengan ahli keluarga. Itulah mungkin anda bertanya khabar, tanya how is today kan. Mungkin waktu itu untuk kita meluangkan masa, bercakap, ya, menikmati hidangan yang disediakan. Jadi si ibu ataupun si bapa yang menyediakan hidangan tersebut, mereka akan rasa dihargai, kerana masakan itu dimakan. It's not only about the makanan, but it's about the bonding time. Dalam quality time itu, kita perlu ada itu. Kita makan pun mungkin kalau boleh lah, saya ingin berpesan lah, pesan pada diri jugalah, 3 kali makan, mungkin 3 ataupun 2 kali makan bersama. Pertama sekali sarapan pagi. Selepas kita bangun tidur, solat sama-sama kan, dan kita bersarapan pagi. At least a cup of coffee or tea bersama dengan mereka about 15 to 20 minutes. Sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah, sebelum pergi ke tempat kerja ataupun apa-apa aktiviti sebelum itu. And then selepas itu, kalau di hujung minggu, of course kita boleh lunch sama-sama. Makan tengah hari bersama-sama. Dan malam. So kalau tak sempat tengah hari, so 2 ni lah, sarapan pagi dan waktu malam. Itu yang saya nak pesan sama-sama lah. Jadi bila berada di tempat makan, again saya nak tekankan, jangan bawa handphone, jangan bawa gadgets. Kita perlu gunakan anggota badan kita untuk connect, untuk berhubung sesama kita. Okay, untuk kita express our love and care kepada ahli keluarga. Okay, satu lagi, bila si ibu bapa terlalu asyik dengan handphone ini, mereka mungkin tidak mempunyai kawalan kendiri yang tinggi. Because mereka terlalu asyik, mereka terlalu fokus, sebab dunia maya ni kadang-kadang sampai dunia nyata dia tak kenal. Bukan tak kenal, maksudnya tak endah sebab terlalu fokus. Jadi bila sesuatu yang nyata, yang realiti berlaku, orang di sekeliling akan terasa terabai. Itu adalah kesan emosi lah. Okay, kesan psikologinya lah. Okay, jadi kita takut lah. Walaupun physically kita ada di rumah, tapi mentally, emotionally kita tak ada. Connection itu tak ada. Saya takut perhubungan kekeluargaan itu, perhubungan pasangan suami isteri ataupun rakan-rakan akan terjejas. Kita tak nak itu. Kita nak harmoni. Kita nak kebahagiaan. Kan? Jadi kita nak bercakap secara two-way communication lah, dengan facial expressionnya, dengan body language-nya kan. Jadi itu yang kita nak dalam perhubungan. Jadi even senyum pun kadang-kadang bila kita tengok handphone kan, kita boleh senyum seorang-seorang. Saya takut dia akan menjejas dunia maya ni, boleh menjejas kesihatan mental kita ni. Jadi orang fikir, apa hal ni? Kenapa dia macam tu kan? Jadi so kena berhati-hatilah bila ibu bapa terlalu asyik, terlalu obses dengan gadgets ini sehingga ketagih, kalau saya dibenarkan untuk katakan sedemikian. Dan anak-anak melihat kelakuan ini, kita perlu stop. Kalau anak-anak memanggil, tolonglah layan anak-anak ini, because mereka perlukan kasih sayang, mereka perlukan attention, perhatian. Jadi kenapa anak-anak memberontak, kenapa anak-anak merengek-rengek? Because mereka nak mendapat attention tersebut. Jadi kita kena tahu perubahan tingkah laku anak ini. Mereka juga perlu attention itu. Ya, Osha, itulah. Dengan kuasa sentuhan kasih sayang ibu dan bapa itu akan menenangkan si anak ini lagi. Dan itu dia ya, perkongsian yang cukup saya rasa berinformasi daripada Dr. Emalia Madihi hari ini tentang gadget dan anak.
Saya rasa hari ini gadget dan anak dan kita jugalah sebagai ibu bapa. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Emalia Madihi, pensyarah kanan di program Kaunseling Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak yang sudi bersama OSHA dalam Anda Bahagia kali ini. Dan sampai di sini sahaja kami berdua bersama anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain episod akan datang.